Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Ahmad Ashrafi Aling dalam Sembang Warisan. Kajian ini bertajuk Akal Budi di Sebalik Kecendekiaan Kesusasteraan Melayu dalam Legenda Puteri Gunung Ledang. Lantaran kekurangan penerapan elemen-elemen berkaitan akal budi dalam cerita-cerita legenda atau hikayat Melayu, maka pengkaji menetapkan dua objektif utama dalam kajian ini, yang mana objektif pertama ialah mengkaji akal budi atau falsafah orang Melayu di sebalik kisah legenda Puteri Gunung Ledang dari pelbagai versi penceritaan dalam golongan masyarakat. Objektif kedua pula ialah menganalisis perbezaan dan akal dan persamaan falsafah dan akal budi dalam legenda Puteri Gunung Ledang berdasarkan pelbagai variasi penceritaan itu. Bahan yang digunakan oleh pengkaji adalah filem Puteri Gunung Ledang yang diperoleh daripada YouTube dan kajian-kajian lepas berkaitan dengan perspektif berkaitan dengan Puteri Gunung Ledang dari perspektif Hikayat Hang Tuah 2022 dan Hikayat Saudara Selatin 2018. Dan pada akhir kajian ini pula, kita akan dapat lihat bahawa ketiga-tiga versi ini memberi penekanan kepada akal budi Melayu dari aspek-aspek yang berlainan seperti ketaatan kepada pemimpin, kepatuhan kepada pantang larang Melayu dan menghormati waktu subuh dan sebagainya. Kita boleh lihat bahawa kisah berkaitan puteri ini secara umumnya berlaku apabila Sultan Mahmud yang terpikat dengan Puteri Gunung Ledang sehingga menghantar rombongan untuk meminangnya untuk menjadi permaisuri Sultan Melaka pada waktu itu. Namun sayangnya, peminangan Sultan Melaka itu ditolak dengan cara yang sangat halus, iaitu dengan memberikan syarat yang tidak masuk akal jika hingga hendak meneruskan peminangan itu. Versi pertama yang menceritakan tentang Tun Mamat dengan syarat-syarat pinangan Puteri Gunung Ledang. Beliau memaklumkan akan syarat tersebut kepada Hang Tuah, dan Hang Tuah yang merupakan salah satu wakil rombongan merasa begitu malu kerana Hang Tuah tahu bahawa melalui syarat-syarat tersebut Puteri Gunung Ledang menolak pinangan Sultan Mahmud. Hang Tuah juga malu akan dirinya terhadap Sultan Mahmud kerana beliau menganggap beliau telah gagal menunaikan hasrat Sultan Mahmud. Jadi disebabkan oleh perasaan malunya di atas kegagalan tersebut, Hang Tuah telah membuang keris Taming Sari ke dalam sungai dan bersembunyi. Hal ini telah menunjukkan bahawa beliau tidak boleh memaafkan dirinya kerana gagal melaksanakan titah Sultan walaupun baginda dianggap zalim ketika itu. Jadi pada versi ini kita boleh lihat bahawa akal budi adalah berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin, yang mana seperti mana ditunjukkan oleh Hang Tuah yang sangat kecewa dan hanya kerana titah sultannya tidak dapat dipenuhi. Selain itu, akal budi berkaitan penolakan secara halus juga wujud, dan kita boleh lihat di sini bagi menjaga pihak-pihak tertentu daripada tergores kerana pelawaan atau permintaannya ditolak. Kita bergerak kepada versi yang kedua pula, yang mana terdapat sedikit perbezaan apabila Sultan Mahmud mengambil keputusan untuk menghantar rombongan peminangan, yang mana Sultan Mahmud telah memerintahkan Hang Tuah dan juga Tun Mamat sebagai wakil untuk mengembara ke Gunung Ledang bagi tujuan berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang untuk menyampaikan hasrat Sultan Mahmud yang ingin memperisteri Puteri Gunung Ledang. Dan akal budi pada versi ini ialah berkaitan dengan kepentingan wakil kerajaan bagi pemimpin, kerana hal ini jelas Sultan Melaka telah memilih wakil yang baik kerana mereka menyampaikan segala mesej Puteri Gunung Ledang dalam keadaan jelas walaupun penolakan dan syarat yang diberikan terlalu halus untuk dianalisa dan diamati. Kemudian versi ketiga pula berkaitan dengan cerita lain yang terkenal. Versi ini tidak langsung bercakap mengenai peminangan yang dilakukan oleh Sultan Melaka dan juga bukanlah kisah romantis antara Hang Tuah dengan Puteri Gunung Ledang. Oleh itu, versi yang ketiga ini tidak menyebut mengenai syarat-syarat luar biasa oleh Puteri Gunung Ledang atas penolakan pinangan Sultan Melaka.
Malah versi kali ini menceritakan kepercayaan orang Melayu pada zaman dahulu yang mempercayai terdapat 7 puteri mambang yang jelita berasal dari tanah Jawa, Indonesia. Yang mana Puteri Gunung Ledang merupakan salah seorang daripada puteri mambang tersebut. Adik-beradik puterinya yang lain di tanah Melayu ialah Puteri Gunung Panti di Kota Tinggi, Puteri Gunung Banang di Batu Pahat dan Puteri Gunung Beremban di sempadan Johor dengan Pahang. Puteri-puteri mambang ini berbangsa jin dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi hanya pawang-pawang Melayu dan orang yang sesat di gunung itu sahaja yang dapat melihat mereka. Jadi akal budi daripada versi ini ialah orang Melayu sememangnya mempunyai adab dan pantang larang yang akan diikuti dan perlu diikuti ketika berada di tempat-tempat seperti hutan. Jadi itu sahaja bagaimana dengan akal budi masyarakat Melayu. Begitu tinggi dan berfalsafah. Hargailah segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum.